Saya faham perlunya kita belanja lebih untuk lawan pandemik COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Tetapi kita tidak tunjuk minat untuk dapat balik wang yang telah diselewengkan. Demikian, duit yang dipercayai dicuri telah dibalikkan kepada pencuri. Konon pihak kerajaan tidak dapat cukup bukti yang duit-duit itu duit kerajaan dari 1MDB. Tetapi apakah si pencuri dapat bukti jelas yang menunjuk dari mana dia perolehi duit yang begitu banyak? Kononnya hadiah dari raja negara lain. Tuan Yang Dipertua, duit yang banyak apabila bergerak akan tinggal paper trail. Tentu ada cek. Jika cash, tentu ada rekod deposit dan keluaran di bank. Pihak yang memberi perlu dapat pengesahan bank yang mengeluarkan cash. Tentu ada rekod dalam bank akan wang yang dimasuk sebagai cek ataupun cash ke dalam bank. Akaun siapa yang menerima wang itu? Apakah wang itu keuntungan perniagaan? Perniagaan apa? Tidak mungkin wang itu tiba-tiba berada di tangan penderma. Hanya bukti yang ada ialah surat daripada seorang Arab. Tidak ditangani oleh raja atau pegawainya. Jika kerajaan tidak dapat sahkan wang itu milik kerajaan, Najib juga tidak dapat sahkan dari mana wang itu datang. Kenapa wang itu diberi kepada Najib? Soalnya, bolehkah Perdana Menteri terima begitu banyak wang daripada pemimpin kerajaan lain? Sebenarnya Perdana Menteri tidak boleh terima untuk dirinya sumbangan wang daripada negara lain kerana ini boleh dianggap sebagai percubaan mempengaruhi politik negara. Jika diterima, kenapa tidak dilapor? Kenapa dirahsia? Negara lain tidak boleh campur tangan dalam politik negara dengan memberi wang kepada Perdana Menteri Malaysia. Mahkamah mendapati Perdana Menteri ke-6 bersalah. Itu keputusan mahkamah. Selagi ia tidak didapati tidak bersalah, ia bersalah. Ia patut jalan hukuman. Ada rakyat Malaysia yang belum pun di-charge telah dimasuk dalam tahanan. Kenapa tidak orang yang sudah pun dihukum salah menjalankan hukuman? Dibenar keluar negara pula. Jika rayuan mendapati banduan tidak salah, bebaskan saja. Sudah hampir 1 tahun rayuan dibuat, tetapi belum ada keputusan dibuat. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, justice delayed is justice denied. Apakah kerajaan serius untuk mendapat balik wang kerajaan yang telah diseleweng? Seperti yang saya jelaskan, bukti bahawa banduan memiliki barangan yang dirampas tidak jelas. Kenapa dipulang kepada banduan? Ternampak kerajaan tidak serius untuk mendapat balik wang yang telah dicuri. Sikap kalau hilang duit kerajaan, itu tidak mengapa. Kerajaan boleh hutang dan beberapa generasi akan datang akan bayar. Hutang tidak boleh selesai jika kita hutang untuk bayar hutang. Peguam negara ataupun AG atau pendakwa raya sudah berlagak sebagai hakim. Dengan mudah AG memutus tidak ada kes. Ini adalah hukum. AG sudah jadi hakim. AG juga tidak bantah apabila banduan dibenar keluar negara.
Ya, memang ini semua tidak salah daripada segi undang-undang. Tetapi ia menjadi presiden. Bolehkah di masa hadapan banduan dibenar melancung ke luar negara? Atau apakah ada dua kelas banduan? Semalam saya dengar ada yang cakap berdegar-degar macam pendekar yang mahu pertahan kedaulatan negara berkaitan isu Pulau Batu Putih. Saya agak hairan dengan pahlawan ini yang pernah umum akan berlayar bila sauh dilabuh. Tidak merasa marah ataupun perlu memperlihat kepahlawanannya. Apabila 1,370 hektar tanah yang ditambak di Johor dijual secara pegangan terus ataupun freehold kepada rakyat asing. Ini tidak mengambil kira kerosakan alam sekitar yang berlaku terhadap kawasan paya yang kaya dengan biodiversity dan mengakibatkan nelayan dan penduduk di sekitar kawasan itu terjejas pendapatan dan mata pencarian mereka. Bukan saja pahlawan ini tidak memberontak dengan penjualan hartanah itu secara freehold kepada rakyat asing, dia yang menjadi juara merasmi projek itu. Sesungguhnya the rule of law tidak lagi terdapat di Malaysia. Ada saja loophole bagi pencuri, penyangga elak dari dihukum. Kerajaan tidak bersungguh untuk memelihara dana kerajaan. Saya sedar wang yang banyak diperlukan bagi mengatasi krisis yang dihadapi oleh negara. Tetapi di masa yang sama, kerajaan perlu berhati-hati supaya perbelanjaan kerajaan dikurangkan dan beban hutang tidak dihempas ke atas belakang generasi akan datang. Memang mudah untuk mengada belanjawan yang disukai ramai. Bajet menunjuk tambahan peruntukan untuk semua pihak. Angka hutang boleh diturun peratusannya dengan menaikkan siling yang dibenar, tetapi jumlah hutang tidak boleh diturunkan. Hutang mesti dibayar. Tidak bayar, hutang negara akan diisytihar bankrupt. Bahawa yang akan pikul